rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan dia masuk, buka pintu sekejap. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim walakal hamdu ya rabbal alamin. Pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan sejak sekian yang lama lah ya. Saya ingat tahun ni saya tak kuliah lagi kot. Tahun lepas kan 10 dan sekali saya datang. Tapi tak apa, kerana kekangan tertentu dan kita akan sambung lah ya kuliah tafsir ataupun pengajian tafsir Al-Quran yang telah kita, saya ingat belajar dah 5-6 tahun kot saya kuliah di surau ini. Dan kalau tuan-tuan masih ingat daripada surah Al-Baqarah, kita last hari itu pada ayat yang ke-105, berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Lama kita bincang pasal Nabi Musa dan kaumnya, kerana ayat-ayat yang terakhir itu ialah berkenaan dengan Bani Israel. Jangan dah 2-3 muka surat kita bincang pasal Bani Israel. Di dan masih dalam konteks ahlu kitab juga ya. Di mana pada malam ini kita akan masuk ayat yang ke-106 ya. Jadi surah Al-Baqarah ni memang banyak berkenaan dengan ahli kitab, terutama Bani Israel yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Mungkin kita tidak berada bersama mereka. Tempat kita ni ada ahli kitab ke tak ada kan? Kok ada tak tahu lah. Tapi kita perlu tahu bahawa segala yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dalam Quran. Dan Quran ni ada banyak jenis ayat-ayatnya ya. Ada ayat berkaitan hukum dan hakam. Ada ayat tentang ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji dan seumpamanya. Ada ayat tentang ketuhanan, tu hak awak akidah lah. Malaikat, pasal perkara ghaib yang kita sebut ghaibiyah. Itu semua adalah jenis-jenis ayat Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam Quran. Ada juga satu jenis ayat lagi yang disebut sebagai qasasul anbiya, sejarah para nabi. Mungkin kita ingat sejarah para nabi ini tak sepenting ayat-ayat hukum atau ayat-ayat yang lain, sebenarnya sama saja ya. Umpama kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, ayatul Quran la tatafadal. Ayat Quran ni dia sama saja, especially dari sudut kepentingannya. Sebagaimana yang penting ayat-ayat hukum, sama ada hukum ibadat, sama ada hukum akidah dan seumpamanya, dengan ayat-ayat yang bukan hukum, termasuk ayat sejarah, kepentingannya sama saja ya. Di mana bila kita baca Quran, kita akan melaluinya, kerana Allah Ta'ala tak adalah kata Quran ni 30 juzuk, 5 juzuk yang pertama ayat tentang hukum, 5 juzuk yang kedua ayat tentang ibadat umpamanya, ataupun ayat tentang akhlak. Allah Ta'ala, lepas tu ujung-ujung Allah Ta'ala buat ayat tentang sejarah. Tak berlaku begitulah ya. Di mana ayat Quran ni dari awal sampai akhir dia bercampur aduk. Mula-mula kita baca dulu ayat tentang apa? Allah Ta'ala sebut tentang orang yang beriman, itu ayat akidah. Di pertengahan tu jumpa ayat pasal ibadah pula, ada sebut tentang solat. Lepas tu mari ayat Bani Israel pula. Lepas ni begitulah, Allah Ta'ala campur aduk kan. Dia tak ada orang kata apa, mengasing-asingkan. Pasal apa? Pasal kepentingannya sama. Dan bila kita baca Quran, kita akan melalui daripada satu jenis ayat pada satu jenis ayat yang lain. Sama lah konteks ni. Pasal apa Allah Ta'ala cerita tentang Bani Israel? Ikut sejarah Nabi Musa kan, sikit-sikit sudah lah. Ni tak banyak ni, berapa ayat dah kita baca.
Supaya kita dapat pengajaran daripada apa yang berlaku pada zaman Nabi terdahulu. Of course lah, Nabi Musa berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain, dia satu Nabi yang berhadapan dengan cabaran yang sengit juga. Selain dia nak berhadapan dengan Fir'aun, orang paling zalim lah atas muka bumi ni. Masa ni sama orang paling zalim Yunus lah kan. Kalau dulu Fir'aun lah. Selain daripada Nabi Musa nak berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa juga nak berhadapan dengan kaumnya. Macam-macam kena kaum dia ni. Dan sebahagian kita dah belajar. Kadang-kadang dia mempertikaikan apa yang disebut dan disuruh oleh Nabi Musa pasal manusia, kan tuan-tuan. Manusia ni ada khainah masing-masing. Bukan dia pun tak percaya Nabi Musa, percaya. Dia tahu Nabi Musa ni Nabi, Allah Ta'ala utus. Tapi macam-macam soalnya yang kita dah belajar sebelum ni. Ni pun sama juga. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala nak beritahu kita tentang perangai orang-orang ataupun Bani Israel pengikut Nabi Musa, ahli kitab pada waktu itu, di mana Allah Ta'ala menyatakan, ma nansakh min ayatin, tidaklah kami menasahkan satu ayat. Apa makna nasakh? Nasakh ni makna menghilangkan, meniadakan. Nasakh. Kita belajar Quran ni ada nasakh, ada mansukh. Hadis pun sama, ada nasakh, ada mansukh. Apa makna nasakh mansukh? Nasakh ni adalah hukum yang ada diganti dengan hukum yang baru. Sesuatu nas digantikan dengan nas yang baru. Sesuatu hukum digantikan dengan hukum yang baru. Itu dia panggil nasikh mansukh. Nasikh ni hukum yang baru, mansukh hukum yang lama. Ada begitu Ustaz? Ada lah kan. Daripada tak ada hukum pada hukum tu satu hal. Ni hukum tu dah ada, kemudian diganti dengan hukum yang baru, menasahkan hukum yang lama. Mana hukum lama tu ditiadakan, tak ada lah. Contoh, Nabi SAW pada peringkat awal beliau larang menziarahi kuburan. Ziarah kubur tak boleh. Peringkat awal kenabian, masa mula-mula Nabi jadi Nabi. Habis tu pergi ke bumi, tanah, balik, dan tak boleh ziarah lagi. Tapi selepas itu, masa Nabi berada di Madinah, Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha innama tuzakkirukum bil akhirah. Nabi kata, dulu-dulu aku tak benar kamu ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Nampak? Dulu tak boleh, haram, tak boleh. Ziarah kubur tak boleh, haram saja, balik. Tapi sekarang Nabi kata, aku telah benarkan, maka ziarahlah kamu akan kubur, kerana ia akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Pasal apa dulu Nabi tak benar, sekarang Nabi benarkan? Sekarang pasal dia mengingatkan kamu kepada akhirat. Habis tu dulu tak ingat akhirat ke? Ingat juga. Tapi kenapa Nabi larang? Sebab kubur-kubur ni dia asal penyembahan berhala. Kubur sejak zaman dulu lagi, sejak daripada zaman Nabi Nuh AS, dan awal-awal penyembahan berhala daripada kuburan. Orang soleh zaman Nabi Nuh dia mati. Bila mati orang buat gambar letak kat kubur dia. Untuk apa? Untuk peringatan. Lukis muka dia. Sebab tu nama-nama berhala yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sebagian besarnya ialah orang soleh. Dia pun buat gambar, letak kat kubur. Jadi bila kita ingat ke mereka, pergi kubur mereka, kita berilah sikit penghormatan. Mula-mula penghormatan biasa. Mari generasi selepas itu tunduk sikit. Mari generasi selepas itu sujud tu. Mula-mula nak hormat saja, kan? Ataupun pada peringkat awal, pasal apa kita buat gambar dia dan letak di kuburan mereka? Untuk nak ingatkan mereka ni kepada Tuhan, nak ingatkan kita kepada Tuhan. Bila kita ingat, kita tengok mereka, kita ingat pada Tuhan. Jadi tak ada apa masalahnya, kan?
Tengok mereka ingat Tuhan. Benda bagus tu. Bukan kita sembah mereka pun. Pergi ke awal. Tapi setelah lalu beberapa generasi, mereka pula dipertuhankan. Sebab itu disebut sebagai satu zara'i. Awal-awal lagi tak benar. Kubur tak boleh. Hari ni pun ada juga lagu tu. Ada ke? Ada. Nak ibadah, tengok gambar Tok Guru dulu. Dia panggil Robito. Ada masuk tarekat sini? Tak ada? Tak payah masuk ya. Pasal tarekat ni banyak merepek. Tak dinafikan. Saya boleh kata majoriti mereka mengharuskan membayangkan gambar Tok Guru atau Tok Syekh mereka. Hatta boleh tengok gambar pun. Lepas tu baru ibadah. Nak semayang ke, nak berzikir ke. Allah Ta'ala alam lah jika ada aliran mereka yang melarang Robito. Tapi setahu saya, aliran tarikat dan tasawuf umpama ini mengharuskan Robito. Saya boleh kata majoriti. Dia mengharuskan kita bertawasul dengan menggambarkan muka Tok Guru atau melihat gambar mereka sebelum nak berlakukan satu ibadah. Untuk apa? Untuk nak menghasilkan khusyuk. Kita bukan sembah Tok Guru. Kita tengok dia. Jadi bila kita ibadah tu khusyuk sikit. Ya? Dan Nabi pun kata antara ciri-ciri orang soleh ialah idza ru'u zukiru Allah, idza ru'u zukirullah atau zukirullah. Bila ciri-ciri orang soleh ialah bila kita tengok dia, kita ingat Allah. Ada Musa Ahmad, betul dah tu. Tapi dia salah guna dalil ya. Dia guna dalil untuk nak mengharuskan. Boleh tengok. Kan? Tak sama Ustaz. Sama je. Zaman Rasulullah SAW, sahabat nak semayang, ada bayang dulu gambar Rasulullah ataupun wajah Rasulullah, ada. Siapa yang paling soleh melainkan Rasulullah SAW? Betul tak? Takak tu dia. Nabi pun orang tak gambar kan? Kalaulah menggambarkan atau membayangkan rupa orang tertentu, tak kira lah tubuh kita, tubuh orang ke, nescaya Nabi akan menyuruh sahabatnya, ya orang nak semayang, gambarkan wajah aku dulu ya. Khusyuk. Tak ada pun. Kan? Itu disebut Rabitah. Ada ciri-ciri seumpama itu. Ini pun sama juga. Orang kita tengok dia mengingatkan kita kepada Allah. That generation. Takut selepas beberapa generasi akhir disembah. Sebab itu asal-asal penyembahan berhala daripada kuburan. Allah Ta'ala jaga awal. Kubur tak boleh buat apa-apa. Sebab itu Nabi di peringkat awal kenabian, kubur bukan kata nak pergi baca Quran apa gitu ni, nak ziarah pun tak boleh. Tapi at the end Nabi kata dulu aku tak benar, sekarang aku benarkan. Bolehlah setakat kamu nak ziarah, kerana ia akan mengingatkan kamu kepada akhirat kan? Sebab itu ulama-ulama kita dalam buku-buku tafsir dan buku kehadis mereka, atau tujuan utama kita pergi ke kuburan ialah untuk al-ibti'as, mengambil pengajaran ya? Mengingatkan kita kepada akhirat. Itu tujuan yang paling utama sekali. Di samping itu kita mendoakan orang yang mati ya? Dan hari ini kadang-kadang orang bukan pergi nak ibti'as sangat pun, bukan pergi nak ingat pada akhirat, bukan pergi nak ambil pengajaran, pergi qasidah, menyanyi di kubur, kita berpelik. Bila kita tanya, apa hukum qasidah? Harus. Apa hukum ziarah kubur? Harus. Haruslah tu dia kata. Qasidah lain, ziarah kubur lain. Tapi kalau qasidah di kuburan jadi lain pula. Jadi buat benda merepek-repek di kuburan tak boleh ya? Dah tak dibenarkan sama sekali. Jadi nampak, dulu Nabi larang, sekarang Nabi dah benarkan. Itu dia panggil nasih dan mansuh. Nampak? Ayat Quran pun sama tuan-tuan. Dulu ada ayat Quran tapi telah dihilangkan, telah dinasahkan. Contohnya ayat merjam orang yang berzina jika dia telah berkahwin. Ada dalam Quran dulu. Dan ini disebut oleh Umar Al-Khattab dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Di mana ada ayat Quran yang berbunyi, kalau kita tengok ayat Quran dari surah An-Nur, Allah kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki, penzina perempuan, watanlah mereka 100 kali watan. Betul tak? Ada ayat yang lain di mana berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuha al-batta. Ada ayat tu. Pezina lelaki dan pezina perempuan yang telah berkahwin, yang telah tua,
Bila dia berzina adalah kamu rejam dia. Ada ayat tu. Tapi dah tak ada dah. Itu dia panggil nasikh mansukh. Ayat tu telah dinasahkan. Tapi hukum dia ada. Hukum dia masih digunakan pakai dan diteruskan. Sebab itu hukum tu ada. Orang berzina ni dia bezakan antara kahwin dan tidak kahwin. Kalau tak kahwin, tak saja. Kalau kahwin, rejam lah ya. Daripada mana tu? Daripada ayat yang telah dinasahkan. Tapi diriwayatkan secara sahih daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab tu ulama sepakat dalam hal ini. Cuma kita tak nafilah ada pandangan-pandangan baru yang mempertikaikan. Allah Ta'ala alam. Itu kita biarkan kepada ahli-ahli akademik. Tapi nak cerita begitu, ada ayat yang dinasahkan. Hadis Nabi pun sama, ada hadis yang dinasahkan. Begitulah maksudnya, ada hukum yang lama telah diganti dengan hukum yang baru. Itulah maksudnya. Dan Allah Ta'ala kata, kami tidak menasahkan, kami tak buang ayat yang lama atau hukum yang lama, melainkan kami ganti dengan ayat yang baru, dengan hukum yang baru. Yang lebih baik daripadanya. Kalau Allah Ta'ala gantikan satu ayat, ayat itu lebih baik. Kalau Allah Ta'ala gantikan satu hukum lama diganti dengan hukum yang baru, nescaya ia lebih baik. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun sekurang-kurangnya misliha, sama taraf. Pasal apa Allah Ta'ala kata begitu? Sebab nuzul ayat ni ialah kerana orang Yahudi mempertikaikan Rasulullah SAW dalam bab kiblat. Nanti disebut oleh ramai ulama kita, Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Imam Abu Ubaid dalam buku usulnya An-Nasikh wal Mansukh, dan saya kira ramai lagi. Di mana orang-orang Yahudi bila Rasulullah SAW suruh tukar kiblat. Kan berlaku kan? Nabi semayang di Madinah beberapa belas bulan ataupun beberapa bulan. Tak salah saya 16 bulan, macam itulah 17 bulan. Nabi semayang menghadap ke Baitullah Al-Maqdis, Palestin sana. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala turun ayat pasal kiblat tu lah, surah Al-Baqarah ayat depan ni, jauh lagi, kita tak sampai lagi, tak jauh lagi, dekat lah, ayat 144. Mana ayat 144 tu tak silap saya surah ayalah 144 juzuk yang kedua. Awal-awal juzuk yang kedua tu, saya qulu sufaha'u minan nas. Juzuk kedua tu bincang pasal kiblat lah. Jadi bila Allah Ta'ala turun, Nabi dan sahabat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Ta'ala kata, kami tahu kau sentiasa melihat ke langit mengharap-harap supaya diubah kiblat. Kami akan berikan kiblat yang kamu mahu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi nak begitu. Jadi Allah Ta'ala kata, kami akan beri apa yang kamu mahu, kiblat yang kamu mahu. Maka ubahlah kiblat ke arah Baitillahil Haram, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila turun ayat ni, Nabi terus menghadap ke Baitillahil Haram, ke Kaabah, tak hadap lagi ke Baitul Maqdis. Apa kata orang Yahudi? Dia kata, innamal Quran ja'a min jihati Muhammad amara ashabahu wa nahahum haitsu syaa. Dia kata Al-Quran ni daripada Muhammad. Pasal apa? Suka-suka dia saja. Dia suruh sahabat dia satu perkara, kemudian dia larang sahabat dia perkara yang sama. Mana yang mula-mula Nabi suruh begini, lepas tu Nabi suruh begini. Innal amra la yunaqid ba'dahu ba'dan. Innal amra la yunaqidu ba'dahu ba'dan. Katanya tak sama, bercanggah. Dulu kata lain, sekarang kata lain. Dulu kata lain, sekarang kata lain. Macam itulah cerita. Jadi Allah Ta'ala tegas, Allah Ta'ala jawab kepada orang-orang ahli kitab. Ahli kitab ni kan, ni ahli kitab zaman Nabi ni. Hak kita dulu bincang ahli kitab zaman Nabi Musa. Ni Allah Ta'ala relate ahli kitab zaman Rasulullah SAW. Perangai sama juga. Dia suka mempertikaikan. Sebagaimana Bani Israel pengikut Nabi Musa, zaman Nabi Musa dulu tak habis-habis duk argue dengan Nabi Musa dalam banyak hal kan. Rupanya zaman Nabi Muhammad SAW pun perangai macam tu juga. Di mana mereka mempertikaikan. Muhammad dulu kata lain, sekarang kata lain. Dulu kata lain, sekarang kata lain. Dulu semaya suruh menghadap Baitul Maqdis,
Sekarang suruh menghadap Baitullahil Haram pula katanya. Quran ni daripada Muhammad, dia kata ni, bukan daripada Tuhan, kata mereka. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat kan? Boleh jadi dia benar-benar meraguinya. Boleh jadi Bani Israel dia ragu hal tu, ataupun dia tak ragu, dia tahu daripada Allah ni, tapi dah nampak kekurangan di situ, maka dia ambil peluang untuk nak menyatakan kekurangan berkenaan. Saja je nak buat kan? Dia tahu kan? Ini perintah Allah. Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia suka kan? Allah Ta'ala boleh berubah hukumnya, kerana hukumnya Allah Ta'ala punya. Apa masalahnya? Dia tahu tu, tapi saja je nak mewujudkan keraguan kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Sebab itu ayat sebelum itu Allah Ta'ala panggil bodoh kepada mereka. Sebelum Allah Ta'ala nak tukar kiblat, Allah Ta'ala dah bagi hint kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala kata, sayaqulu sufaha uminan nasi ma wallahum qiblatin an qiblatin mulkanu 'alaiha qul lillahi wal masyriq wal maghrib. Allah Ta'ala sebelum nak tukar kiblat tu, Allah Ta'ala dah bagi hint kepada Rasulullah. Allah Ta'ala kata lepas ni akan ada orang-orang yang bodoh yang akan mempertikaikan kiblat yang akan ditukar. Katakan kepada mereka, sebelum mereka nak mempersoalkan, Allah Ta'ala dah bagi jawapan dah. Allah Ta'ala ajar dah. Allah Ta'ala katakan kepada mereka, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan kepada mereka, lepas ni kiblat akan ditukar. Kalau mereka mempersoalkan, cakap kepada mereka, timur dan barat adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita dia hukum ni Allah lah. Cakap kepada mereka begitu. Dulu hadap Baitullahil Maqdis, sekarang hadap ke Baitullahil Haram. Allah Ta'ala punya belakang. Baitullah Al-Maqdis pun Allah Ta'ala punya, Baitullahil Haram pun Allah Ta'ala punya. Dalam ayat yang bukan ayat sebelum tu, 142 Allah Ta'ala ajar dah kepada Nabi. Masuk ayat 43-44, Allah Ta'ala pun tukarlah arah kiblat daripada Baitullahil Maqdis kepada Baitullahil Haram. Jadi macam itulah perangai mereka. Jadi mereka tahu, mereka buat-buat tidak tahu kan? Jadi mereka bodoh betul seumpama kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun mereka ni buat-buat bodoh, bukan tidak tahu. Sementara mereka tidak mengetahui akan tabiat agama ini, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak saja-saja nak menghukumkan sesuatu ataupun nak merubah daripada satu hukum pada satu hukum yang lain. Allah Ta'ala tidak berbuat demikian, mereka hanya untuk kemaslahatan manusia. Tabiat syariat Islam ni memang macam tu. Allah Ta'ala tidak suruh tuan-tuan, melainkan Allah Ta'ala suruh tu baik untuk manusia. Allah Ta'ala suruh semayang umpamanya, saja nak menyusah kita tu ataupun Allah Ta'ala ni kan Tuhan, berapa nak suruh kita semayang sembah dia lagi kan? Cukup dengan tauhid sudah lah. Kita mengaku Allah Ta'ala Tuhan, desi apa nak ada ibadah-ibadah seumpama ni, dah lah banyak semayang lagi, nak puasa lagi, betul tak? Memang Allah Ta'ala tak perlu ibadah daripada hamba-Nya tapi untuk apa kita buat ibadah-ibadah seumpama itu? Pertama, kerana kita nak mengagungkan Allah dan mentauhidkan Dia. Of course lah ya, sebab Dia Tuhan kita, dah buat kita tanda kita bersyukur. Allah Ta'ala nak suruh kita syukur Dia, suruh kita ibadah-ibadah seumpama itu. Yang kedua, memang manusia memerlukan ibadah. Pasal manusia ni sebagaimana dia perlukan makanan yang lahir, yang zahir, seperti nasi, mi goreng, tu makanan perut kita. Apa makanan rohani kita? Ibadah lah. Sebenarnya kita yang perlu pada semayang tu, bukan Allah kan? Kalaulah Allah Ta'ala tidak mensyariatkan ibadah-ibadah seumpama ini, nescaya jiwa manusia akan kosong. Rohani kita tak ada apa. Bila jiwa kita kosong, hati kita tidak tenang. Bila hati tidak tenang, berlakulah benda yang pelik-pelik. Pasal banyak orang duk bunuh diri, duk jadi gila apa itu ini. Pasal rohani tak kuat lah. Mental tu tak kuat, jiwa tu kosong. Dia panggil empty soul dalam psikologi. Jiwa kita nak kena isi tau. Beza tak jiwa orang yang semayang bersendirian di rumahnya, tak pernah datang ke masjid, tak campur dengan orang yang semayang berjemaah? Of course lah, selain daripada kita dapat pahala yang besar untuk kerohanian kita. Kalau Allah Ta'ala tak syariatkan ibadah kepada kita, kita juga yang bermasalah. Selain daripada kemaslahatan yang lain yang lebih besar,
untuk akhirat raya, masuk syurga dan seumpamanya. Tapi kat dunia untuk kebaikan kita sendiri. Itu dari sudut ibadah. Pasal ada juga yang mendakwa bahawa ibadah ni tak ada apa, semata-mata sembah Tuhan, ada makanan rohani kita tu. Lagi banyak kita ibadah, lagi kuat rohani kita. Pahala kita lagi banyak tu tak apalah, itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dalaman kita ni. Dan semata-mata persyariatan perkara-perkara yang lain. Hak muamalah, hak selain ibadah, of course lah. Cerita dia Allah Ta'ala tak suruh satu benda atau tak larang satu benda. Mereka ada kemaslahatan untuk manusia. Kalau benda tu baik untuk manusia, itulah yang Allah Ta'ala suruh. Tapi kalau Allah Ta'ala larang, of course lah benda tu tak baik untuk kita. That's why Allah Ta'ala larang. Boleh berlaku ke benda Allah Ta'ala suruh tak baik untuk kita? Agak-agak boleh berlaku? Tak boleh berlaku. Benda Allah Ta'ala suruh, of course baik untuk kita. Ibadah baik, bukan ibadah baik. Ya. Benda yang Allah Ta'ala larang, of course tak baik untuk kita. Ibadah baik, benda bukan ibadah baik. Dan Allah Ta'ala berhak untuk menyuruh apa sahaja atau melarang apa sahaja. Tapi Allah Ta'ala tidak berbuat demikian, melainkan apa yang disuruh untuk kebaikan manusia dan apa yang dilarang untuk kebaikan manusia juga. Sementara agama ni Allah Ta'ala ni dia bijak sana, bukan sekadar bijak. Manusia ni mungkin bijak, tapi Allah Ta'ala maha bijak sana. Di mana syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia very unique dan amat menepati keadaan dan situasi atau kemaslahatan manusia pada sesuatu zaman atau masa itu sendiri. Hatta pada zaman Rasulullah pun kan, Nabi jadi Nabi tak adalah semua dilarang walaupun benda itu tidak baik. Ada umpamanya, ada Allah Ta'ala larang sekaligus. Ni orang Yahudi tak faham, orang Bani Israel dia tak faham kan? Dia ingat Islam ni macam mana? Tak, Islam ni dia boleh berlaku awal-awal Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala larang boleh berlaku. Pasal hukum ni milik Allah dan Allah Ta'ala hukumkan itu untuk kemaslahatan manusia. Boleh jadi pada peringkat awal Allah Ta'ala tidak larang, macam minum arak umpamanya. Tuan-tuan ingat bila Nabi jadi Nabi terus diharamkan arak ke? Kalau Allah Ta'ala buat macam tu, tak ramai orang masuk Islam. Pasal arak ni minuman rutin dan tradisi orang Arab. Nabi jadi Nabi, hari ni esok terus arak diharamkan. Agak-agak orang masuk Islam. Sebab itu Islam ni dia melalui satu proses graduality, beransur-ansur dia punya. Bila Nabi nak wafat,